Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi daripada Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi pada muka yang ke-100, muka ke-142. 142. Kita berhenti pada kalam Muhasyi rahimahullah bihaitsu yaskunu. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Bihaitsu yaskunu, sekira-kira jadi tenang. Yaskunu, tenang. Al-qalbu, apa yang tenang? Ai al-qalbu, hati tu tenang. Anil ittirabi, daripada berkecamuk. Daripada keluh kesah, risau, gementar. Ai al-inzi'aj, berkecamuk, inzi'aj, rasa sesak, rasa susah. Tenang daripada kesesakan hati. Wal qalaqi, dan daripada kerisauan dan ketakutan. Inda ta'adzuri al-asbab, ketika kesukaran asbab. Asbab tak ada. Makanan tak ada, pendapatan tak ada, putus duit, putus huning, putus kenaikan. Hati tenang. Ai asbab apa? Ai asbabil ma'isyati, asbab kehidupan lah. Makan, pakai, tempat tinggal dan seumpamanya. Jadi hati tu tidak keluh kesah. Bukan tak berusaha, bukan tak buat apa, tapi dia tidak terkesan hatinya dengan sebab perkara itu. Walidha qala Abu Hamid Al-Laffaf, dari kerana itu berkata Abu Hamid Al-Laffaf, li mundu 30 sanatan, aku semenjak 30 tahun, lau saratil ardu hadida la tumbitu. Di sini alif patut duduk dekat ni. Situ mana? Alif dekat jauh. Ni alif dah jauh. Lau saratil ardu hadida la tumbitun nabata. Kalaulah tanah itu menjadi besi yang tidak menumbuhkan tumbuhan. Wassama'u nuhasan, dan langit jadi tembaga. La tumtiru, tidak menurunkan hujan. Wal ashjaru ahjaran, dan pokok itu menjadi batu. La tuthmiru, tidak mengeluarkan buah. La yataqallabu qalbi. La yataqallabu. Ke yang qalib? Betul. La yataqallabu qalbi, tidak akan berbolak-balik hatiku. Min jihati rizki, daripada pihak rizki. Hati aku tidak beralih. Hati aku tidak akan berubah daripada aspek rizki. Janaha ba'udatin, walaupun seberat, walaupun sikit sebanyak sayap nyamuk sekalipun, aku tak akan berubah. Liquwati al-istislami, kerana kuatnya penyerahan diri. Maknanya kalau jadi gitu sekalipun, hati aku yakin ke Tuhan, tak ada apa. Tak. Kalau tanah jadi besi, tak ada tanaman, hujan tak turun, pokok tak keluar buah, hati aku tak akan berubah. Oh, nampak tak? Ayuh anak sampai gitu. Walamma kanat tawakkulu, dan tatkala adalah tawakkulu alaihi ta'ala, tawakal dan serah diri kepada Tuhan itu, min lawazimil imani, daripada kelaziman iman. Nuhasan nuhasan, bukan najasan. Nuhasan, Nawawi komen. Daripada Republic of Besut. Okay. Itu min lawazimil iman. Tawakkul itu daripada
perkara yang melazimi keimanan, al-imanil kamili, keimanan yang sempurna. Fayantafi bintifaihi, akan ternafi iman yang sempurna dengan ternafinya tawakul. Dari kerana itu, walamma kana qarana. Jawab lama. Maka menyertai oleh musannif bihi, musannif menyertai, sebut sekali. Fi qauli, mana? Faya qarana bihi, ay qarana Allahu bihi. Maka menyertai oleh Allah. Tuhan sebut sekali. Tawakal dengan keimanan tu Tuhan sebut sekali fi qaulihi ta'ala. Fi qaulihi ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat Quran, innahu laisa lahu sultanun, tidak ada bagi syaitan itu penguasaan. Syaitan tak boleh menguasai siapa? 'Alal ladzina amanu, ke atas orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas orang yang ke atas Tuhannya mereka bertawakal. Mereka bertawakal atas Tuhan. Yatawakkaluna 'ala rabbihim. Jadi ditakdimkan jar majrur tu li ifadatil hasri. Asalnya yatawakkaluna 'ala rabbihim. Jadi 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mereka sahaja mereka bertawakal. Ai laisa lisyaitan, tu tidak ada bagi syaitan kudratun, kekuatan, wa wilayatun, dan penguasaan, ala an yuhammila al-mu'minina, untuk memaksa, menanggung makna paksa dan mengerahkan, untuk bawa orang mukmin yang mutawakkilin, yang bertawakal, ala dzambin la yughfaru, atas dosa yang tidak diampun. Tengok, ala dzambin la yughfaru, bukan tak ada zambin langsung. Nampak? Bukan tak ada zambin langsung, zambin yang tidak diampun. Kenapa tak diampun? Sama ada dosa dia tak taubat, ataupun dosa yang memang tak ampun. Dengan maksud apa? Syirik dan seumpama, tak ada. Syaitan tak boleh. Adapun dosa yang mana orang tu bertaubat, tu boleh sahaja kan? Boleh sahaja. Jadi dia kata tidak ada kuasa bagi syaitan nak mendorong orang beriman yang bertawakal ala dzambin la yughfaru, atas dosa yang tidak diampun. Dosa yang tidak diiringi taubat. Adapun kalau dosa lepas tu taubat, tak. Betul biasalah, tak ada benda tu. Mana tak ada maksum ismah kepada manusia biasa ni. Kama qalahu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana berkatakannya, ditafsirkan apa maksud laisa lahu sultanun. Ditafsirkan maknanya laisa li syaitan kudratun wa wilayatun ala an yuhammilal mu'minin al-mutawakkil ala dhanbin la yughfaru, kama qalahu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnu Atha'illahi As-Sakandari, hadhihi al-ayatu tadullu ala anna man sahha imanuhu, ini menunjukkan orang yang sah keimanannya billahi ta'ala, wa tawakkuluhu, dan sah tawakalnya ke atas Tuhan, la sultana lisyaitani, tidak ada penguasaan bagi syaitan alaihi, ke atasnya, lianna syaitana innama ya'tika min ahadi wajahaini, kerana syaitan hanya akan datang kepada kamu daripada salah satu dua jalan, dua wajah. Imma bitashkikin fil i'tiqadi, sama ada syaitan, jalan pertama dia akan mendatangkan syak pada i'tiqad. Akan mendatangkan syak pada i'tiqad. Batu Wahabi bahaya. I'tiqad hidup kemah. Hak ni boleh kata gini, hak ni boleh kata gini. Tengok hak tadi. Hak bila masalah dia takwil, siapa share ni? Kan tengok dah habis. Tak ada dalam tu, kan ada orang share dalam grup. Bila dia takwil pasal kalang salah. Fashan apa? Nampak fashan. Kaifiat tu makna hakikat pula. Mana kaifiat yang nak tahu tu ialah hakikat pula. Boleh kata gitu. Dah hakikat ke kaifiat? Jadi hak dia tak jelas.
Senang je gini. Dok sebalah dengan Wahabi ni tanya dia. Okeylah, kau nak kata Tuhan duk atas tak apalah. Benda maksud duk atas. Biar dia terang duk atas tu benda. Tahu kita boleh hukum. Dia dok buang masa. Kita rok gini. Dia kata dok kita bukan kata gitu. Kita pulak. Puak dia ni kena biar dia terang. Benda maksud bertepat. Khabar kok. Apa maksudnya hakikat kaifiat? Terang. Kalau lah dia tu i'tikad betul, akhirnya akan nampak sama macam Asy'ariyah juga. Kalau betul lah. Kalau dok, Mujassimah si tulis. Kalau tidak habis masa, kita bawa nah ni, bawa kalam ni, mungkin tak habis juga. Senang tanya benda maksud dia. Kalau kata, tangan. Oh gitu, belajar bahasa mula mana? Apa dah? Jadi, syaitan dia hanya boleh datang dengan dua jalan. Jalan memberi syok pada i'tikad. Satu, wa imma birukunika ilal khalqi. Yang kedua sama ada rukunika, terikat engkau, bergantung engkau kepada makhluk, wa'timadika dan juga pergantungan engkau. Pergantungan engkau. Ya. Birukunika ilal khalqi wa'timadika. Dengan kamu tu menghadap kepada makhluk dan bergantung kepada makhluk. Kerana ni makna bergantung jugalah. Rukun. Fal imanu, maka keimanan yang fihi akan menafikannya. Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladhina amanu. Jadi orang beriman, iman itu dia akan menafikan syak pada i'tikad. Wa amma sukun, sukun ke rukun? Sukunu ilal khalqi. Sukun Hak tu sukun tak? Hak atas tu rukun tak? Makna sah tu tenang engkau kepada sukun ila. As-sukun ila. Sakana ila. Tak ada nuskah lain tak? Siapa ada nuskah lain tak ada? As-sukun ilal khalqi, tenang kepada makhluk. Kalau atas tu rukun, moleknya gitulah. Wa amma ar-rukunu ilal khalqi, menghadap dan juga bergantungnya engkau kepada makhluk itu. Nampak? Tak ada siapa ada nuskah berbeza. Cakap ada. Waktu darul umum pun sama. Rukun ni cenderung, serah diri. Sakana boleh juga kot. Sakana tetap. Boleh dari segi makna sah. Tapi dari segi muqabalah dia tu. Patutnya dia takabur. Rukun sini, dia buat rukun juga kan. Boleh jadilah makna sebab nuskah ni. Mungkin musannif. Wallahu a'lam lah. Mungkinlah boleh kita tak la'alla sawab ar-rukun. Kalau sukun pun makna tenang. Sukun ilal khalqi. Sakana makna tenang kepada makhluk. Bergantung kepada makhluk. Wali'timadu. Dan juga pergantungan. Maka fattawakkulu 'ala Allahi, maka tawakal kepada Allah itu yang fihi akan menafikannya. Siapa yang bergantung harap pada makhluk? Pergantungan pada makhluk itu, tenang dengan makhluk itu, tawakal itu akan menafikan sifat buruk tadi. Sifat bergantung pada makhluk, sifat menyerah dan cenderung pada makhluk. Tawakal kepada Allah akan menolaknya. Okay, habis. Wawu alal qulubi, di atas hati. Nurul imani
yudhibuha, maka cahaya keimanan itu akan menghilangkannya. Kalau mari datangnya apa ni, waswas, keluh kesah urus takbir, urusan dunia, atas hati tu cahaya keimanan akan hilangkannya. Listiqrarihi fi qulubil mu'minin, kerana tetapnya keimanan hati orang beriman, khususan idzal taja'a ila Allahi fi daf'iha, lebih-lebih harap kepada Allah untuk menoloknya. Gitulah. Jadi kalau tak mampu, bila benda tu kita luar kemampuan kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kepada kami oleh Allah. Dialah sebaik-baik yang diserahkan urusan. Itulah. Boleh buat tak? Tak ada arah dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah. Tak bolehlah macam tengok dalam video tak. Bertepik-tepik, marah ni, marah tu. Tu orang India tak? Orang India, orang Islam tak? Ada gak tu. Tapi makna kenapa siapa nak tepik gitu? Apa siapa nak tepik marah-marah gitu? 5 ruya, kerana hadis yang diriwayatkan, annahu nazala qauluhu ta'ala, bahawa sesungguhnya telah turun firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan, suruhlah dengan kebajikan, dan berpalinglah daripada orang-orang jahil. Allah dengan marah nak buat guana? Kalau marah nak buat guana? Fanazala, maka turunlah ayat, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Situ je nazghun. Situ je. Tak ada fasta'idz. Situ disambung. Jangan baca ayat Quran. Ayat Quran nazghun fasta'idz tu. Nampak tak? Ni kadang-kadang orang dok ngapal Quran, kita dok ngapal Quran lah, kena check lah sikit. Ada juga tengah-tengah tu ngajar lah baca kitab. Bila baca kitab, orang-orang mungkin ngaji pondok kan ya. Tapi bila baca ayat Quran tu salah. Ataupun ingat ayat Quran juga. Allah tak boleh lah gitu. Buatlah study sikit. Orang ni menang ke Wahabi? Wahabi menang buat ni. Mereka buat study. Sama ada kitab mereka guna kitab tahqiq dah, tu mudah lah. Kalau nak kata payah, tapi waktu menang ke buat dia. Okay. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Warna ustaz kata pondok ataupun ustaz ngaji Asy'ariyah semua Quran salah. Ada jadi dok comel lah sikit, dok comel. Wahabi pula je ni ngapal Quran. Keluar dari Quran. Tapi tipu daya wasah dia. Bila gitu, apa maksud nazghun? Yang zaghannaka yusibaka. Yusibuka waswasatus syaitan, bila mengena akan dikau oleh waswas syaitan, fasta'iz billah, maka minta lindunglah dengan Allah. Ilaihi, kepada Tuhan, fi daf'ihi anka, pada nak menoloknya daripada kau. Tu. Jadi kita nak tolak pun minta pertolongan Tuhan. Tuhan bantu kita untuk menolak waswas itu. Wal khitabu lahu, khitab ni turun kepada Nabi. Wal muradu ummatuhu, tapi maksudnya umat Nabi. Kenapa? Li'anna sallallahu alaihi wasallam ma'sum, buat Nabi maksum. Nabi nak perlu tolak apa?
Was-was syaitan. Dia syaitan nak mari tak kacau dah. Dah Tuhan suruh Nabi minta. Tuhan suruh umat dia mewakilkan seakan-akan diri Nabi tu wakil pada umat. Nampak tak? Kemuliaan kepada umat. Kemuliaan kepada umat kerana dikhitab umat dengan khitab kepada Nabi. Nampak? Wal muradu ummatuhu li'anna sallallahu ma'sumun min qabilil waswasati. Kerana Nabi terpelihara daripada aspek waswas. Tak akan berlaku waswas pada diri Nabi. Apa tak? Ni kalau tak faham akidah kat ni boleh faham zahir. Boleh faham zahir. Pada itu mencacatkan kepada masalah sifat Nabi. Okey. Wala yaqdahu dan tidak cacat. Ai la yadurru. La yaqdahu ai la yadurru. Anda baik akidah lagi? Baik akidah tak? Beki tak beki? Yak dahu baca dah? Betul dah? Memang yak dahu. Wala yak dahu. Takut anda baca yak dahu. Kalau tak beki dah dalam Anwar Bahiyah kita beki dah kita check dah itu kan. Yak dahu Maksud apa yak dahu? Ai la yadurru. Tidak mudarat fi tawakkuli. Pada tawakalnya tak ada mudarat apa? Talabbusu zahirihi fa'il kepada yadhuru. Oleh bersepakai zahirnya, mengambil zahirnya bil asbab, zahirnya ambil asbab itu tidak mudaratkan tawakal. Kasanati seperti pertukangan dia tukang. Dia kerja dia buat benda. Sanati wat tijarati dan juga tijarah, dia berniaga, bertukang, wa ta'ati dawai dan mengambil ubat. Masuklah ambil vaksin. Lisihati bagi sihat. Bila faham itu ada masalah ada masalah. Jangan bergantung ke vaksin je. Tak. Cocok tu bismillah molek tawakal Tuhan. Li'anna tawakkula kerana tawakul itu mahalluhu al-qalbu, tempatnya dalam hati. Wa harakatu zahiri dan gerakkan zahir ni la tunafihi, tidak menafikannya. Wa hadza isyaratun ila ma alaihi jam'un, ini mengisyaratkan kepada pandangan sekumpulan ulama min anna al-ishtighala, bahawa bersibuk-sibuk al-ishtighal bil asbab, mengambil asbab lah kita kata. Mengambil asbab itu la yunafi at-tawakkula, tidak menafikan tawakkul, dan itulah kaul yang muktamad. Qauluhu wa minhal haya. Baca tepi dulu. Qala asy-syarih rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulum fid darain. Wa minha, di antara kita sebutkan kesan daripada memperbanyakkan la ilaha illallah ini, Allah Ta'ala akan beri kepadanya apa dia? Al-ajaib wal asrar. Tak? Daripada al-awsaf al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi itu sebenarnya yang diharap samarah daripada ibadat dan juga mujahadah. Ma'arif dan juga awsaf. Ma'rifat dan juga awsaf al-hamidah. Itu dia. Itu sebenarnya. Kalau ada orang ajar untuk ilmu ma'rifat kenal Tuhan ni, selain daripada hak ni, jaga-jaga. Biasanya bukan daripada pengajaran yang betul. Bukan daripada orang yang betul. Tujuan matlamat apa? Matlamat jadi kebal. Matlamat apa? Matlamat boleh gomor dengan 20 orang. Seorang lawan 20. Seorang lawan 20. Hero Cina boleh. Matlamat apa? Matlamat boleh orang tengok tu seru. Matlamat
Kalau jenis matlamat tu daripada awal lagi, hati-hati. Biasanya dok kena tu, ada sesuatu dok kena. Matlamatnya boleh ni, boleh tu. Matlamat zahir. Karamah zahir ni. Benda itu bukan matlamat yang dikejar daripada mujahadah orang yang salik ni lah. Okey. Jadi mereka, para ulama sufi dan tariqah ni, matlamat dia bukan matlamat sebenar. Matlamat tu wasilah lagi sebenarnya. Matlamat itu Tuhan saja. Tapi kita ambil cakap atas dasarkan kitab ini. Atas dasar apa yang ditulis oleh pengarang ni. Dia mendapat ma'rifah qalbiyah dan juga awsaf al-hamidah. Lepas tu dia sebut sifat-sifat ni. Macam mana kalau orang makrifat tiba-tiba bila kena kritik, bila condemn, marah sekali. Tubik habis. Bab 1, bab 2, bab 30, habis belaka tubik. Habis menatang dalam hutang, tubik belaka. F-word. Tak? Mana kita fikir makrifat kat mana tu? Tak? Rupanya jual buku. Tak? Lah jual buku. Tak apalah. Okey. Jadi apa nama ni? Nanti anak tulis dalam tafakur lagi. Pasal hak ada sikit. Tengok ada masa dah tulis lagi. Berkaitan dengan buku tu. Jadi benda tadi. Bila betul jalanan makrifat ataupun kesufian ataupun tariqah ini, maka dia akan membawa kepada sifat yang baik. Nampak? Akan bawa kepada sifat yang baik. Boleh kenal lalu lah. Ni kena maklum ni, kena cerita kepada orang awam, sebab orang awam tak tahu. Kena beri petanda, indikator, benchmark nak kenal orang ni ke mana. Orang ni makrifat betul ke tak betul? Makrifat betul ke tak betul? Okey. Ada juga orang tu dia tak ada dah, ada orang ceritalah, orang cerita. Jadi dia nampaklah ke warakan kezuhudan. Tapi syaratnya gini, orang bila masuk satu kampung tu, orang bakang tak dengar cerita, tak dengar cakap dia. Habis mengamuk, tubik macam-macam. Kalau bakang dia, dia tubik lah. Kalau dok bakang dia, nampak baik. We duit lagi. We duit lagi tu lagi. Tapi kalau dok kena lawang dia, habislah tubik. Okey. Wa minha, dan di antaranya al-haya'u, sifat malu, bi ta'zimillahi azza wa jalla, dengan Allah, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cara mana? Bidawami zikrihi, dengan sentiasa ingat, wa imtithali amrihi, dan mematuhi suruhan, wa nahyihi, dan larangannya, bil imsaki, dengan menahan diri, anis syakwa, daripada syakwa ni melapor. Melapor, merepot. Buat laporan dan report bihi, dengan perkara itu, ilal ajazati wal fuqara'i, kepada orang-orang lemah dan orang fakir. Tidak mengadu kepada orang lemah dan orang fakir. Ghairahu, selain Tuhan. Jangan. Dah. Mana tak mengadu? Itu makna malu dengan keagungan Tuhan. Apa yang kena, tak mengadu. Madu pada makhluk. Makhluk ni lemah juga. Fakir juga. Nampak? Wa minha al-ghina, dan antaranya ialah sifat ghina, sifat kaya hati. Wa huwa huna, yang dimaksudkan di sini ialah ghinal qalbi, kaya hati, bisalamatihi, dengan selamatnya hati, min fitanil asbab, daripada fitnah asbab dunia ini. Fala ya'taridu, maka seorang itu tidak akan membangkang, alal ahkami, dengan apa yang dihukumkan dan dikenakan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan takdirkan daripada hukum-hukum dia tidak i'tirad, dia tidak bangkang. Wal bilau, dengan perkataan lau,
Wala bila Allah, ataupun dengan perkataan la'alla sekalipun. Kalulah gini, oh moleknya gini, ada. Lau, lau, dengan lau pun tidak. Lau kalau, oh kalau gini, patutnya gini. Apa tak? Li'ilmihi, kerana tahunya dia. Biman sadarat minhu. Dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang mana sadarat, biman ay alladhi sadarat ay sadaratil ahkamu minhu ay man. Min man. Min alladhi sadaratil ahkamu minhu min alladhi. Jadi man dengan Tuhan yang lahir dan keluarnya hukum daripadanya. Siapa keluarkan hukum tu? Siapa yang sadar, isdar, mengeluarkan hukum tu, menjatuhkan dan menetapkan hukum tu? Allah. Jadi bila dia tahu Allah, dia tak akan mengiktiraf dengan lau ataupun la'alla. Azza wa Jalla. Allah itu al-munfaridi. Biman sadarat minhu. Al-munfaridi. Yang mana Tuhan itu al-munfaridi bil khalqi, yang bertunggalan pada penciptaan. Dia saja kan yang membuat segala benda, dia buat seorang. Wat tadbiri, dan pada pengurusan. Al malikil wahhab, yang raja lagi yang maha kurnia. B. Wa minha al faqru, dan di antara lain sifat lagi al faqru, sifat fakir, kefakiran. Fakir. Okay. Nafdu. Apa dia al-faqru? Huwa nafdu yadil qalbi. Nafdu ni apa? Kita panggil apa? Nafdu panggil apa ni? Kita buat benda, buat gitu. Nafdu benda panggil. Kalau air kita buat ni benda. Merenjis, menolak. Nafdu, renjih ataupun kita apa? Menolak lah. Menolak oleh tangan hati. Hati diibaratkan macam ada tangan. Sebab yang renjih tu ialah tangan. Kita renjih, kita tolak. Menyapu dan menolak oleh tangan hati. Hati yang diumpamakan seumpama makhluk yang ada tangan. Kerana perbuatan nafdu itu perbuatan renjis pada tangan. Apa? Berlaku kinayah situ. Wahuwa nafdu yadil qalbi, membuang oleh tangan hati minad dunia, daripada dunia. Hirsan, kerana bersungguh-sungguh. Wa iktharan, dan kerana banyakkan. Liqat'ihi, untuk memutuskannya. Bi'anna, kenapa? Bukan. Hirsan wa iktharan, dengan bersungguh, dengan memperbanyakkan. Liqat'ihi, bukan kerana itu. Liqat'ihi ay liyakinihi. Liqat'ihi bermaksud apa? Qat dengan makna yakin. Liyakinihi, kerana keyakinannya. Bi anna hajatahu laisat inda syai'in minha, kerana hajatnya tak ada pun pada satu daripada dunia tu. Tak ada daripada orang dunia ni, makhluk ini yang dapat menunaikan hajatnya. Jadi dia pun buanglah apa tangan hatinya daripada dunia ni. Hirsan, loba. Iktharan, memperbanyakkan. Dia tak. Wasukutul lisani, lagi pula. Wasukutul lisani, dan diam lidah. Anha, daripadanya. Bil kulliyah, dengan keseluruhannya. Makna lidahnya tidak berkata-kata. Madhan wa dhamman, sama ada pujian atau kejian. Tak. Jadi itu fakir. Tak berharap pada dunia, kerana dunia ini tak ada benda yang dapat beri pada dia. Lidah dia pun tidak menyebut, tak minta, sama ada dengan cara puji ataupun keji.
Wa minha, dan di antaranya al-itharu ala nafsihi, melebihkan mendahulukan atas dirinya, mendahulukan atas diri, makna mendahulukan orang lain atas dirinya, ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Bima la yadhummuhu syar'u, dengan perkara yang tidak dikeji oleh syarak lah. Nak melebihkan orang pun bukan melebih benda yang dikeji oleh syarak. Tak apalah, awak tolong mayang ke saya. Tak apalah, awak lagi mayang jemaah, saya tak payah. Mendahulukan orang. Tak apalah, awak lagi gaji. Bila ada dah, wajib dah. Bima la yadhummuhu syar'u, dengan perkara yang tidak mengkejikannya oleh syarak. Ila ghairi dhalika, kepada selain daripada demikian itu, mimma dzakarahu syaikhu, daripada perkara yang disebut oleh Tuan Syekh Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu, semoga Tuhan redha daripadanya, fi syarhi, pada syarah. Okey, bacalah dulu. Baca dulu. Habis. Dan kau amalan ni. Wa minha qauluhu wa minhal haya'u, dan di antara sifat itu ialah sifat haya', sifat malu. Bil maddi, baca dengan mad. Haya' wa huwa fil lughah, pada bahasa inqibadun. Inqibad ni makna kecut. Kecut. Wa khasyatun, dan takut. Yajiduhumal insanu, yang didapati keduanya oleh manusia, min nafsihi, daripada dirinya, indama yuttala'a minhu, ketika mana dipertontonkan daripadanya, ala qabihin, atas perkara keji, perkara buruk. Nampak tak? Itu malu. Malu ni hati rasa kecut, rasa takut, tak suka bila nampak benda yang buruk. Itu malu. Nampak tak? Malulah, tak boleh tengok lah, ni lah. Wa inda sufiyah, ini istilah pula. Di sisi istilah ahli sufi, apa maksud haya? Khulqun, akhlak. Khulukun yab'athu. Yab'athu dah, sini tak jelas. Yab'athu. Khulukun, akhlak, yab'athu ala tarkil qabihi, akhlak yang membangkitkan atas meninggalkan perkara keji. Itu haya. Sifat itu bila ada, dia akan dorong seseorang meninggalkan benda keji. Yab'athu ala tarkil qabih wa fi'lil jamin, wa yab'athu ala fi'lil jamin, dan mendorong orang itu melakukan kebaikan, perkara-perkara yang indah. Habis itu. Wa huwa thamaratul musyahadati, itu dia samarah, hasil daripada musyahadah, wal muraqabati, dan muraqabah. Bila seorang itu merasa dia diperhatikan dan merasa dia dilihat oleh Tuhannya, maka sudah pasti dia akan rasa malu. Dia akan tinggalkan benda keji, dia akan buat benda yang terpuji. Wa thamaratul musyahadat. Jadi itu al-haya. Wa amma bil qasri, adapun dengan qasar, haya. Sini qasar bukan 2 harakat Tadi qasar 2 harakat. Tu kena jaga-jaga dah. Dalam masalah amil. Sebelum ni kadang ingat qasar tu 2 harakat. Qasar tu makna tak baca panjang. Qasar amil maksudnya aminun, atas wazan fa'ilun wa yaminun, gitu. Bukan makna 2 harakat. 2 harakat tu dikira mat tu. Jadi qasar ni makna apa qasar? Qasar ni makna dibaca dengan alif maksur, bukan alif mamdud. Al-haya. Innal haya yumbitu zar'a. Sesungguhnya hujan itu menumbuhkan tanaman. Dalam Busiri kan. Amma bil qasri fayutlaqu, diitlaq alal matari, atas hujan tu. Innal haya yumbitu zar'a. Okay. Wal khasbi, dan juga subur.
Al-haya, hujan ataupun al-khasbi. Wa farjin naqah, dan juga farah bagi unta, panggil haya juga. Wa qad yumaddu, dan kadang-kadang dimakkan pun ada juga. Kama fil qamus, sebagaimana dalam kitab qamus muhit. Al-qamus, bila sebut qamus muhit, Fairuz Abadi. Qauluhu bi ta'zimillah, dengan mengagungkan Tuhan. Al-ba lis-sababiyah, ba itu dengan makna sababiyah, dengan sebab mengagungkan Tuhan. Wa qauluhu bi dawami, dengan sentiasa. Ba itu muta'alliqun bi ta'zimi, mentakzimkan dengan sentiasa. Ta'zim dengan sentiasa. Fal ba'u fihi, maka ba' pada bidawam tu, ba' pada bidawam li ta'diyati, ba' dengan makna ta'diyah. Dia menta'addi, ta'addi dengan huruf. Muta'addi dengan huruf. Jadi bi ta'zimillah, dengan mengagungkan Allah. Agungkan dawam. Bidawam. Jadi ta'addi dengan huruf ba. Kemudian katanya qauluhu wamtithali. Baca ke mana? Wa dawami dzikrihi wamtithali. Wamtithali, dan juga mematuhi, imtithal ila akhirih. Ini min atfil lazim alal malzum, atah lazim atas malzum. Lazim daripada mana? Lazim daripada dawami zikrihi, imtithalu amrihi. Wa qawluhu bil imsaki, dengan menahan diri. Al-ba' ad-dakhilatu alaihi lil mulabasah. Ba' pada bil imsak, mulabasah, bersepakai, dalam keadaan bersekali dengan imsak, menahan diri. Wa qawluhu bihi ay billah, dengan Tuhan. Bihi ta'ala. Al-ba' zaidatun. Ba' sini zaidah pula. Bodoh. Mana? Syakwa bihi, mengadu dengan Tuhan. Apa? Mengadu. Ani syakwa bihi. Yalah, mengadu dengannya, dengan Tuhan. Ngadu ke Tuhan, ngadu benda yang Tuhan buat ke makhluk. Nampak tak? Jadi ba itu zaidah. Au bimakna min. Atau dengan makna min. Ai asyakwa minhu ta'ala, mengadu daripada Tuhan. Ilal ajazati, mengadu benda yang Tuhan takbir. Hukuman Tuhan, ketentuan Tuhan, pergi ngadu ke makhluk. Ilal ajazati. Ajazah bifatahatin. Baca dengan fathah belaka. Fathatin. Fathatun, fathatin. Baca dengan fathah. Ajaza. Bagi atas semua. Bifathatin, dengan fathah belaka. Itu ajazah itu jam'u ajizin, jamak kepada ajizin. Contoh katibun katabah. Katibun katabah. Wa qawluhu wal fuqara. Itu atfu tafsiri, itu atas tafsir. Siapa ajazah? Ajazah itu fakir, iaitu orang fakir lah. Wal muradu bihim, yang dikendaki dengan mereka. Siapa ni orang yang ajazah dan fuqara ini? Jami'ul makhluqati, sekalian makhluk. Semua makhluk lah. Fakir belaka, lemah belaka. Li'anna kullahum, kerana semua mereka muhtajuna ilaihi ta'ala, semua berhajat pada Allah Ta'ala. Fi jami'i umurihim, pada segala urusan mereka. La yaqdiruna, tidak mampu mereka. Ala daf'i ma nazala bika, untuk menolak apa yang turun, apa yang kena pada engkau. Tak mampu pun nak tolak apa yang
Tuhan tentukan dan kenakan pada engkau. Illa in aradahu Allah Ta'ala, kecuali jika Tuhan hendaki. Wa aujadahu, dan Tuhan adakannya ala aidihim, atas tangan mereka. Kalau cari Tuhan nak dan Tuhan buat. Fayam bagi, maka bila begitu, fayam bagi, maka sayugialah antashkua, kamu mengadu ilaihi ta'ala, ngadu ke Tuhan lah, dunahum, bukan mereka. Walidha, dari kerana itu, kila, dikatakan isti'anatu makhlukin bimakhlukin, memohon pertolongan oleh makhluk dengan makhluk yang lain, kasti'anati masjunin bimasjunin, seperti meminta tolong orang kena penjara dengan orang penjara kena penjara hak lain juga. Dia masuk penjara, kawan masuk penjara, minta kawan hak masuk penjara tu juga bebaskan daripada penjara. Nampak tak? Boleh tak boleh lah. Kecuali dalam cerita-cerita. Boleh lah. Minta tolong dengan masuk penjara. MacGyver. MacGyver. Peng boleh buat. Peng boleh buat. Tak. Dulu-dulu lah tak tengok dah. Tak. Ada gila ni? Macam-macam pula. Tak tahu dah tu. Sama dulu. Macam model sikit. Atau gitu kau. Dah logik tak logik asal je. Logik tak logik tu. Orang kena penjara minta tolong, orang kena penjara juga. Fatakrahu, maka kamu benci asyakwa. Bila begitu, kamu bencilah mengadu lil makhluqati, bagi makhluk. Kamu tak akan mengadu ke makhluk. Dari sebab apa nak mengadu? Min fakrin, daripada kefakiran, au maradin, ataupun sakit. Kalau fakir tak payah mengadu lah. Kalau sakit tak payah mengadu lah. Au nahwihima, atau seumpama keduanya. Illa, kecualilah linahwi tabibin, kepada seumpama tabib, doktor. Kecuali dengan nak ngadu ke doktor untuk cari asbab dan usaha. Kasadikin, seperti sahabat, bolehlah. Wa qaribin, dan juga orang kaum kerabat. Maka fayadhkuru lahu, maka menyebutnya kepada mereka itu, kepada yang tadi, ma bihi, apa yang kena kepadanya, la ala wajhi tadajjuri, bukan atas jalan tak puas hati. Tadajjur ni mana rasa tidak puas hati, bukan jalan tu. Ngadu bukan kata nak puaskan nafsu, nak lepas, bukan. Bal ala wajhil ikhbari, bahkan atas jalan nak memberitahu saja. Ma'al isti'anati, dalam keadaan dia hanya minta tolong billahi, dengan Tuhan saja, fi izalatihi, pada nak menghilangkannya. Tu tak apalah. Kadang-kadang mengadu kat kita. Perlu juga kadang-kadang tau. Lepas tu Musannaf kata kecuali orang yang dipercayai sajalah. Ni ngadu. Buat status FB terus. Buat status FB. WhatsApp ada status ke tak? Ada uti buat. Satu WhatsApp ke benda? Jadi buat status. Nak ngadu belaka tak? Ngadu ke Tuhan lah. Wa minha, dan di antaranya al-ghina, kaya hati, bikasri awwalihi, baca baris bawah huruf pertama ghina, ma'al qasri, dengan dibaca qasar, alif maksurah, ghina. Itu diddul fakri, lawang bagi kefakiran. Wa amma ma'al maddi, adapun kalau dibaca dengan mad, wa kasri awwalihi, dan di kasrah yang pertama ghina, itu ghina, fahuwa insyadu syi'ri, itu menasyidkan syair, itu panggil ghina. Au ma'a fathihi, ataupun dengan fathahnya ghana, fahuwa naf'u, iaitu manfaat pula. Kalau ghana, qauluhu bisalamatihi, dengan keselamatnya. Al-ba' lis-sababiyah, ba' itu dengan makna sababiyah, kerana sebab selamatnya. Mana tadi?
Bisalamatihi. Dengan sebab selamatnya hati. Qauluhu min fitanil asbab, daripada fitnah asbab. Wa yuhtamalu, boleh diihtimal annal idafata, bahawa idafah tu mana tadi? Idafah salamatihi. Tak, bukan. Fitanil asbab. Fitanil asbab. Fitnah asbab. Boleh kata, boleh ihtimal idafat. Annal idafata haqiqatun. Idafat itu hakikat. Ai fitnah. Apa maksud? Minal imtihanati. Daripada cubaan-cubaan. Wal masaibi. Musibah-musibah. Allati tahsulu. Yang terhasil bil asbabi, dengan sebab-sebab. Jadi fitnatul asbab, fitnah bagi asbab. Apa maksud bagi asbab? Fitnah yang terhasil dengan sebab-sebab. Sebab-sebab tu sebab duniawi lah. Bila kita mengambil asbab duniawi, menyebabkan berlaku fitnah. Jadi kita nisbahkan, kita idafatkan fitnah kepada asbab. Contoh kat tijarati, seperti tijarah. Tijarati, berniaga, urus niaga. Itu asbab. Urus niaga, berjual beli itu asbab. Jadi ada fitnah. Ada cubaannya, menyebabkan orang tu lalai daripada Allah, loba dunia dan ingat akhirat. Kat tijarati wa nahwiha, dan seumpamanya. Satu. Wa yuhtamalu annaha lil bayani, boleh jadi idafat tu idafat lil bayan. Fitnah, apa fitnah? Yakni asbab. Ai fitanin hiyal asbabu. Fitnah iaitu asbab tu sendiri fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu asbab lah. Asbab duniawi itulah. Okey, habis. Wal fitnatu, dan fitnah itu apa? Kullu ma yushghilu, setiap perkara yang menyibukkan anillahi ta'ala, ma yushghilu anillahi ta'ala, seperkara yang menyibukkan daripada Tuhan. Benda yang menyibukkan, kita siapa ada ingat ke Tuhan? Apa benda yang menyibukkan itu? Sama ada min malin, daripada harta, wa banina, anak-anak, wa ghairihima, atau selain pada keduanya. Ai annahu idza ishtaghala bidzikri, bahawa seseorang itu bila dia bersibuk dengan zikir, la yaltafitu ilal asbabi, maka dia tidak akan berpaling kepada asbab, li'annaha fitnatun, kerana asbab itu fitnah. Bila dia sibuk memberi penumpuan pada zikir, dia tak akan paling dah kepada asbab. Fala ya'taridu, maka dia tidak akan membangkang alal ahkami, di atas hukum Tuhan ni. Ahkam bermakna apa? Ai taqdirillahi ta'ala, ketentuan, takdir dan ketentuan Allah Ta'ala, lil umuri, bagi perkara-perkara. Au al-mahkumu bihi, ataupun ahkam dengan maksud mahkumu bihi, apa yang dihukum, apa yang ditentu dengannya, sama kot lah. Apa yang ditentukan daripadanya, min fakirin, daripada kefakiran, au adami i'ta'in, ataupun tidak memberi, Tuhan tak beri, au nahwi zalika, atau seumpamanya. Wa qawluhu bilau, dia tak akan i'tirad, tak akan bangkang walaupun dengan cakap lau sekalipun. Ai bin nisbati lil madhi, lau tu nisbah bagi madhi. Ka'an yakula, seumpama dia kata, lau ataitu fis sabahi la adraktu dirhaman, kalaulah aku mari daripada pagi, nescaya aku dapat dah 1 dirham. Mari lewat, habis dah duit, bagi habis dah. Dia kata kalau aku mari pagi awal sikit, boleh dah duit. Lau tu. Au lau kana indi malun, kalau aku ada di sisi aku harta, lasawaitu al-aghniya'a fi kadha, kalau aku ada harta, nescaya aku akan sama dengan orang kaya pada demikian. Kalaulah aku ada harta, aku boleh juga sama dia. Aku boleh lawang dia. Aku dapat menyaingi dia.
Wa qawluhu wa la'alla. Dan juga la'alla. La'alla. Andai kata. Bin nisbati lil mustaqbal. Itu nisbah bagi mustaqbal. Benda yang akan datang tak berlaku lagi. Ka'an yakula. Seumpama dia kata. La'alli adhabu ilal ami. Alangkah baiknya kalau aku pergi kepada putera raja tu, kepada pemerintah tu, fayu'tiyani nasak dengan tu tak? Jawab pada la'alla, ingat tak? Ada kan? Daripada amil nasak tak? Dah ingat? Fayu'tiyani, maka tak? Fayu'tiyani. Bukan jawab bi fa wal waw. Jawab bagi fa dengan waw masuk kan? Kerana dia. Kalau tak ada baru dia jadi jazam. Kalau ada jawab bil fa wal ya, dia akan jadi masuk kan? Situ ada. Ada tak? Fayu'tiyani. Fayu'si ya? Ya'si. Oh, hebat sangat tu. Fayu'tiyani lah. Fayu'tiyani ni nak guna nahu ni. Awak ingatlah, betul lah ingat. Dok ingat pun banyak juga. Fayu'tiyani, maka putera raja tu, pemerintah tu akan beri kepada aku syai'an. Moleknya esok aku pergi. Boleh jadi dia akan beri kepada aku sesuatu. Boleh projek ke, boleh tanah ke, boleh balok ke. Okay. Wa wajhul i'tiradi fi dhalika. Apa wajah perkataan law la'alla ni dikira membangkang takdir dan ketentuan Tuhan. Wa wajhul i'tiradi fi dhalika, wajah i'tirad pada demikian itu, anna qaulahul madhkura, bahawa perkataannya yang tersebut itu, yush'iru, memberi faham, memberi isyarat, memberi faham, bi'adami yakinihi billah, dengan tidak yakinnya kepada lillahi ta'ala. Seakan-akan macam tak yakin Tuhan panggil. Wa adami ridahu bifakrihi, dan tidak redha dengan kefakirannya. Fafihi i'tiradun dimnan, maka padanya itu ada i'tirad secara dimni, secara dalaman, secara tidak langsung. Kita kata bahasa moden, dimnan secara dalaman, maknanya luaran nampak law la'alla, tapi dalam tu seakan dia i'tirad. Dimnan. Nampak au yuqalu, atau berkata dia, au yuqal al-muradu bil i'tiradi, yang dimaksudkan i'tirad tu, bin nisbati laha, nisbah kepada hukum tu, adamul inqiyadi. Boleh ke kita kata maksud i'tirad ni adamul inqiyad, tidak tunduk, wa taslim, dan tidak serah lillahi ta'ala. Ni salah ni. Ni memang dosa. Hak tadi makam tinggi. Hak tadi dengan harap gitu makam tinggi. Nampak tak? Makna hak tu makam al-muqarrabin lah. Hak ni makam keimanan dah. Kalau tolak i'tirad ketentuan Tuhan dengan maksud adamil inqiyad wa taslim, tu dosa besar tu. Boleh buat pada kufur. Okey. Apa tu dia kata, ataupun dimaksudkan dengan i'tirad itu nisbah kepada hukum itu tidak inqiyad, tidak tunduk dan tidak serah daripada Tuhan. Maknanya dok puas hati dengan Tuhan. Berapa Tuhan buat rumah aku tenggelam, rumah lain dok. Berapa Tuhan buat air mari rumah aku. Contohlah. Dok boleh kira zaman ni, Allah na'uzubillah, takutlah kita dok kena, kita minta jauhlah. Wa mahallu dhammil ityani bila wa la'alla, tempat dicela
mendatangkan dengan lau dan la'alla tu apa? Idza kana ala wajhi li'tiradi, atas jalan i'tirad. Kalau kita sebut atas jalan nak bangkang, tak puas hati. Kama alimta, sebagaimana kamu tahu. Amma idza lam yakun ala wajhi li'tiradi, adapun kalau bukan atas jalan i'tirad, fala darara fihi ma, tak ada mudarat. Oh, nak buat ayat. Ati misalan lilau. Oh, uktub. Lau ja'ani Zaidun la a'taituhu dirhaman. Tu. Tak boleh buat. Ustaz, tak boleh nak buat ustaz. Kek lagi saya iktiraf aku Tuhan. Tak boleh buat contoh ustaz, lau dengan la'ala. Oh, alim benar, supi benar entah ni. Dok ni lah. Ataupun kita guna lau atas jalan iftiradi. Tak? Atas lau isra. Dia ada masalah lau kana, Tuhan pun guna lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kita buat kalau lau kana lau ihtajallah ila makani. Kalau Tuhan berhajat pada tempat, lam yakun mustaghniyan, maka Tuhan tidak terkaya. Lau yang betul gitu tak ada masalah. Jangan atas wajah i'tirad saja. Kalau fala darara fihi ma wala karahata, makruh pun tidak. Faqad warada, sungguh telah datang fil ahadithi, pada hadis-hadis yang banyak. Nabi guna ni. Ka khabari Ahmad, seperti hadis riwayat Ahmad, wa Abi Ya'la, wa Ibn Hibban, wal Hakimi, an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abi Sa'id, marfu'an, hadis marfu' pula. Nisbah pada Nabi ni. Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma'a, kalau kamu seseorang kamu ya'malu, membuat pekerjaan, buat satu amalan, fi sakhratin samma. Ni lau lu, Nabi guna lau pada batu yang samma ni, yang bisu lah, yang pekak lagi bisu, maknanya batu, tepak batu, tepak batu, faham tak? Tempat yang mana dikelilingi batu, rumah keliling tu dinding batu. Tak ada orang dengar. Laisa biha babun, tidak ada pintu, wala kuwah. Kawah ke kuah? Kuah se kuah, baris depan. Tikar. Kuwatun tikar. Boleh baca dua wala kuwatun. Kawah pun boleh baca, kuah pun kata. Yang mana kamu buat amalan dalam tempat dinding batu yang tak ada batu, makna somat ni makna bisu pekak. Memang batu tak, orang tak boleh dengar lah. Pintu pun tak ada, tikar pun tak ada. La kharaja amaluhu linnasi, akan keluar amalan dia kepada manusia, kainan man kana, walau bagaimanapun. Ni apa ni? Hadis ni cerita pasal apa ni? Ya'malu, buat benda ni. Ya'malu ahadukum fi sakhratin samma'a. Hadis ni cerita pasal apa ni? Nabi SAW cerita pasal masalah orang yang buat maksiat ni. Kalau seorang tu buat pekerjaan maksiat, tak? Pekerjaan maksiat ataupun buat dosa. Seorang itu dia melakukan ya'malu fi sakhratin samma, pada dinding, dalam makna dinding yang tertutup sekalipun.
Dan tidak ada pintu sekalipun. Dan tak ada kawah ataupun kuah ni, tak ada tingkat sekalipun. Maknanya dia akan keluar juga amalan dia kepada manusia walau bagaimanapun. Ni pasal apa kita tengok je babu law amila ahadun fi sakhratin samma kharaja amaluhu. Makna amalan dia akan diketahui juga oleh manusia. Amalan dia akan diketahui juga oleh manusia. Iyalah. Ni dalam Al-Munawi dia kata annal hadkal asi la yakun illa ba'da takarruri satrihi. Gitulah. Maknanya kalau orang cubalah buat apa-apa dosa dan berulang-ulang buat tu, kalau tepat itu dalam keadaan tersembunyi sekalipun, kalau Tuhan nak buka, dia buatlah pada tempat yang tertutup sekalipun, nescaya Tuhan akan orang akan tahu juga. Orang akhirnya akan tahu juga. Amalan yang dibuat tu, dosa yang dibuat, walaupun dalam tempat tertutup, tak ada pintu, tak ada tingkat sekalipun, pasti amalan dia akan dinampak dan akan diketahui oleh manusia juga. Itulah. Akan diketahui oleh manusia juga. Kainan mangkana. Bagaimana ada ia. Walau bagaimanapun, akhirnya orang akan tahu juga. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ya sattar. Wa khabaru Abi Nu'aim fi Hilyah. Dan hadis riwayat Abi Nu'aim dalam Hilyah. An Jabirin, daripada Jabir. Marfu'an. Lau anna bna Adama haraba min rizkihi. Kalau seorang anak Adam tu lari daripada rezekinya, kama yahrabu minal mauti, sebagaimana dia lari daripada kematian, la adrakahu rizquhu, nescaya akan mendapati akannya oleh rezekinya. Nampak? Kalau anak Adam itu dia cuba lari daripada rezekinya, dia cuba lari daripada rezekinya, kama yahrubu, seperti mana larinya daripada mati. Kalau cuba nak lari pada matilah. Dia nak lari, nescaya tak akan boleh lari daripada rezeki. Maknanya rezeki akan sampai ke dia juga. Ada dalam kisah diriwayatkan, ada seorang tu dia nak cuba, nak tengok bagaimana. Dia kata ni nak cuba Tuhan tu apa, nak tengok benarnya janji Tuhan. Dia kata hari ni aku akan tengok, aku akan lari kepada tempat yang mana tidak akan ada orang. Aku tak akan bawa bekal, tak akan bawa minum. Aku nak tengok macam mana. Jadi pun dia pun lari pada pasir semua. Bekal tak ada tu. Letih sekali. Tak, dia kata tak apa, tak mau makan, tak mau minum. Takkan buat benda. Akhirnya letih tak. Makna dalam keadaan keletihan tu, tiba-tiba lalu sekumpulan pedagang yang lalu bawa dia. Kesian lah, tolong dia. Tolong dia. Nak suap makanan? Tak. Nak suap makanan, dia tutup mulut. Tak mau tak. Akhirnya tak sedar. Dia sedar orang paksa suap. Orang buka mulut dia. Orang buka mulutnya suap. Pergi minum. Lepas tu bila dia sedar balik, dia segar balik makan, dia kata dah betul sungguh lah. Nampak tak? Rezeki aku ada lagi. Mana kalau dia paksa tutup mulut pun, orang tolong buka. Orang tolong buka mulut, suap ke dia. Kita kan nak buat gitu tau. Yakin dah lah. La adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-mautu, sebagaimana akan mendapatkannya oleh mati. Wa khabari, dan juga
berdasarkan khabari Tirmizi wal Hakim an Anasin kana uh, kana ikhwani, ada dua orang saudara. Kana ikhwani, ada dua orang saudara. Ahaduhuma muhtarifun, salah seorang itu muhtarif. Muhtarif ni orang bekerja lah. Dia muhtarif ni makna ihtirafan ni orang yang ada pekerjaan lah. Wal akharu, yang satu lagi munqati'un fi san'ati, dia seorang lagi putus pada pekerjaan, maknanya tak ada pekerjaan, menganggur lah kita kata. Jadi saudara ni seorang kerja, seorang lagi tak kerja. Jadi hak bekerja ni tanggung saudara dia seorang lagi. Nampak tak? Tanggung saudara dia seorang lagi yang tidak bekerja ni. Sebab terputus, tak ada pekerjaan. Jadi dia tolong tanggung. Tolong tanggung. Fashaka al-muhtarifu akhahu, maka mengadu oleh orang yang bekerja tadi. Muhtarif daripada hirfah, orang yang bekerja tadi, akan saudaranya kepada Nabi SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaku bihi, boleh jadi kamu diberi rezeki dengan sebab dia. Kamu ni dapat rezeki, Tuhan beri rezeki kamu, kamu kerja ni sebab dia. Sebab kamu baik, kamu tanggung dia, Tuhan beri rezeki pada kamu. Dalam Darul Ihsan Dhai'ah situ. Betul? Munqati'un fi sun'ah tu. Situ? Sa. Sini Dhai'ah, ada dikata Darul Ihsan Dhai'ah. Dhai'ah ni makna kebun ataupun kapung, perkampungan. Kebun lah. Tapi biasa Dhai'ah ni kebun yang ada hasil. Makna orang lain mana? Saya takkan Dhai'ah macam tak apa. Sekejap orang lain macam mana? Munqati'un fi san'ah, maknanya dia terputus daripada pekerjaan lah. Kalau Dhai'ah, munqati'un terputus pada Dhai'ah, pada perkampungan, pada kebun, maknanya boleh kita kata tak, tapi maknanya tak buat, tak bekerja lah juga. San'ah ataupun Dhai'ah sini. Jadi bila ngadu ke Nabi SAW, Nabi kata kamu ni boleh jadi dapat rezeki kerana sebab dia. Sebab kamu tolong dan bantu dia. At-tadbir. Wa huwa bin nisbati, tadbir kat anda dah masuk baru dah? Ke dah habis lagi tadbir? Wa tadbir kat anda? Tadbir Hirsan ya taridu. Wa tadbir ada sikit ya. Wa tadbir huwa bin nisbati lil khalqi, nisbah kepada makhluk. Tadbir makhluk tu an-nazaru fi awaqibil umur. At-tadbir maksudnya an-nazar fi awaqibil umur, memerhati pada hasil pekerjaan, hasil perkara itu. Itu urus tadbir. Apa maksud urus tadbir? Orang itu mengurus apa? Dia menilai dan memerhati apa kesan daripada perkara itu. Li ajli an taqa'a 'alal wajhil akmal, supaya berlaku perkara atas jalan yang paling sempurna. Itu nisbah makhluk. Wa bin nisbati lillahi ta'ala, adapun nisbah kepada Tuhan, iqa'ul asya'i, melaksanakan atau berlakunya perkara
alal wajhil akmal, atas jalan yang sempurna. Tu memanglah. Tak boleh kata nazar awak kibat Tuhan, tahu dah. Jadi berlakunya, jatuhnya perkara atas wajah yang paling sempurna. Itu memang. Apa yang Tuhan buat tu memang berlaku atas wajah paling sempurna. Okay. Al-Maliki. Al-Maliki. Bikasril lam. Baca Al-Malik. Min apa? Malik tu. Al-Malikil Wahhab. Tuhan Raja. Dia kata mana? Bikasril lam. Ay al-mutasarrifu. Atas sini dia kata ni. At-tadbir al-mufarid mutasarrifi lah. Kalau kita nak baca ikut tepat dia. Boleh nak kita nak baru pun boleh. Al-mutasarrifu bil amri wan nahyi. Yang mutasarrif, al-mutasarrif, yang dia itu menguruskan ataupun menentukan suruhan dan larangan fil ma'murin, pada perkara yang disuruhnya. Malik tu raja. Raja dia itulah yang menguruskan suruh dan larang. Dia yang melaksanakan suruhan, bukan laksana, dia yang menyuruh. Pada orang yang makmurin, orang yang kena suruh. Dia yang mutasarrif, yang bertunggalan, yang urus pada suruh dan larang pada makmurin. Ini milkun ma'khudhun. Malik itu. Malik itu ma'khudhun minal mulki. Diambil daripada asal kalimah mulk. Bid-dhammi, baca bagi dhammah. Apa maksud mulk? At-tasarrufu bil amri wan nahyi, yang mentasarruf dengan suruh dan larang. Fahuwa ablagu, itu lebih mubalaghah min milkin. Bukan, min malikin. Ada alih tak? Sini tak ada alih. Boleh atas jalan alih hamzah wasal. Ya, alih hamzah wasal. Alih kecil. Alih kecil. Malikin. Patutnya dia tulis alih. Kena tulis malikin. Sebab ini apa nama ni? Ini bukan mushaf ni. Malikin. Lebih mubalaghah daripada malik. Tadi malik. Al-ma'khudh minal milki, yang diambil istiqaq daripada kalimah milk bil kasri, dengan bayi bawah. Apa makna milk? Huwa tasarrufu, iaitu yang mentasarruf fil a'yanil mamlukah, pada ain, benda-benda yang dimiliki. Itu milik. Milkun, yang mengurus pada benda yang dimiliki. Mana hebat? Hebat mulk. Mulk tu kerajaan. Kerajaan dia berhak membuat arahan dan larangan. Al-Wahhabi, yang maha menganugerah. Ai al-mu'ti, yang memberi. Bila iwadin, tanpa ada balasan. Beri tak mau balas. Beri tak mau balas. Ajilin la ajilin. Keajilan. Ajilin tak? Ajilin wala ajilin. Bila iwadin ajilin wala ajilin. Tanpa ada balasan yang segera atau akan datang. Tak ambil balasan. Beri kerana semata-mata nak beri. Tak payah balas. Itu maksud. Itu Wahhab. Qawluhu wa huwa nafdu yadil qalbi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di situlah. Dan sekali lagi ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.